Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita ini daripada bharian.com.my bertajuk Usaha Anwar Pulihkan Semula Ekonomi Malaysia diakui oleh Forbes. Berita penuh Kuala Lumpur. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memegang mandat memimpin negara ini sejak Disember 2022 telah mengambil langkah untuk memperbetulkan ekonomi Malaysia yang dibelenggu oleh kemerosotan akibat daripada pandemik global dan akibat daripada masalah struktur yang berpanjangan. Demikian menurut majalah perniagaan yang terkemuka antarabangsa iaitu Forbes. Bagi menangani ketidakcukupan fiskal, Anwar telah memperkenalkan beberapa siri cukai baru, termasuklah menaikkan kadar cukai perkhidmatan dan cukai keuntungan modal yang diunjurkan akan meningkatkan hasil kerajaan sebanyak kira-kira 3.45 bilion. Di samping itu, dasar gaji profesional bakal diperkenalkan untuk menyelaraskan pertumbuhan gaji dengan produktiviti bertujuan untuk mengatasi isu gaji dan meningkatkan taraf hidup. Katanya, dasar ini bertujuan untuk memastikan bahawa apabila pekerja menjadi lebih produktif, gaji mereka akan meningkat sejajar dan dengan itu meningkatkan kuasa beli serta kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, kata Profesor di Henley Business School, University of Reading, Benjamin Lakers dalam komentar yang diterbitkan oleh majalah itu dalam laman webnya. Pendekatan Anwar untuk mengoptimumkan kos, terutamanya rasionalisasi subsidi dan mengurus kos perkhidmatan awam, turut mendapat pujian Laker. Katanya, perubahan membabitkan penjawat awam baru kepada skim kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang dijangka mengurangkan kos pencen jangka panjang adalah satu langkah yang penting. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban kewangan kerajaan dengan mengalihkan liability pencen kepada masa depan kepada model lebih mempan, katanya. Beliau turut menambah enactment Akta Kewangan Awam dan tanggungjawab fiskal pula menginstitusikan pengurusan fiskal yang berhemat dengan sasaran kepada defisit fiskal 3% dan nisbah 60% hutang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Katanya lagi, rangka kerja perundangan ini bertujuan untuk memastikan dasar fiskal Malaysia kekal mempan dalam jangka panjang, menawarkan persekitaran ekonomi yang stabil, yang kondusif kepada pertumbuhan, katanya. Sementara itu, beliau berkata, usaha Perdana Menteri untuk menarik sektor bernilai tinggi seperti fabrikasi, semikonduktor dan teknologi digital telah mempercepatkan kelulusan pelaburan langsung asing atau FDI dan meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan mempunyai implikasi ketara kepada Malaysia serta rantau Asia yang lebih luas. Menurut Laker lagi, pelaburan penting telah ditarik dalam sektor bernilai tinggi seperti fabrikasi semikonduktor dan teknologi digital. Tambahnya, dengan memberi tumpuan kepada sektor yang mempunyai potensi bertumbuh tinggi dan kemajuan teknologi, Malaysia menyasarkan untuk meningkatkan rantaian nilai global dan mendorong ekonomi yang lebih dinamik dan berdaya saing, katanya. Beliau menambah langkah untuk menggalakkan kualiti pelaburan tertumpu kepada produktiviti buruh menerusi otomasi dan peningkatan pembelajaran untuk penyelidikan dan pembangunan. Tambahnya, inisiatif ini dihasilkan untuk mewujudkan ekonomi yang lebih berteraskan inovasi, mengurangkan pergantungan kepada buruh berkemahiran rendah dan meningkatkan produktiviti secara keseluruhan. Pembaruan ini mempunyai implikasi yang ketara kepada Malaysia dan rantau Asia yang lebih luas, katanya.
Bagaimanapun, Leke menekankan bahawa cabaran tetap wujud dengan berpandangan bahawa terdapatnya potensi halangan sebagai contoh dari segi usaha untuk menyasarkan semula subsidi petrol dan kos sara hidup yang tinggi yang dikaitkan dengan pemotongan subsidi baru-baru ini. Namun Leke berkata perjalanan Malaysia bolehlah menjadi contoh kepada negara lain dalam mengemudi pemulihan pasca pandemik dan transformasi struktur yang sama. Beliau menambah, menuju ke hadapan beberapa tahun yang akan datang ini akan menjadi ujian bukan hanya terhadap kekuatan politik Anwar, malah daya tahan negara ini untuk mendapatkan semula keteguhan ekonomi dan kedudukannya di persada global. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysiaku, kita jaga Salam kita. sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, wah tadi saya tonton video Jufazli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional, ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng, inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024, dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini, dan entah tok kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kebayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan, mungkin ada lagi yang sokong PM. Wah, mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh, sudah susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa, tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang 1 tahun lagi pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap. Tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agong sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agong sekarang, Agong yang tegas. Tidak ada harapan lagi. Untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah kempen. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi kah tidak? Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada,
Kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.